Haji boleh dengar suara tak? Sofian, okey tak boleh dengar suara? Okey. Okey, cantik. So saya share sekali dekat Facebook, kalau ada yang tak perasan kita on Zoom meeting. Okay, welcome. Reach more people. Get the title. Oh, sini. Okay. Tak apa. Pelan-pelan Haji. So kita dah ada 4 orang. Kejap lagi kita start Okay. Okay. Saya on dekat Facebook sekali. So kok ada yang boleh nampak. Okey, so ingat saya kita dah boleh start dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jadi alhamdulillah kali ini adalah Zoom meeting yang ke saya pindahkan dia punya skrin ni. Zoom meeting yang ke-8 untuk grup Wave Traders. So kalau macam tuan-puan baru join, yang baru join group kan. So actually saya ada record juga semua Zoom meeting yang sebelum ni daripada episod 1, 2 sampai 8 lah. So kalau nak cari yang mana yang kita dah buat discussion sebelum ni, boleh terus ke channel Telegram. Saya share channel Telegram tu. Yang ini, kalau tengok dekat channel Telegram ni, type je video, akan ada video syllabus Easy Pro Trading Methods. Itu. So kalau nak tengok dari atas sekali, boleh tekan pin message ni lah. Pin message ni yang paling atas sekali, yang first sekali, message yang pertama yang saya letaklah dalam group tersebut. So kalau yang Zoom meeting tu senang je, kalau nak cari one by one, type je dekat bahagian search. Ini kalau gunakan desktop, type Zoom meeting. Memang saya tulis Zoom meeting kat situ, so senang nak cari kan. Type je Zoom meeting, memang kita dah ada banyak dah sebenarnya. Daripada 01, yang ni 01 ni yang Zoom meeting group 27 April hari tu. Yang ni berkenaan dengan alert channel. Ini memang saya explain penerangan agak terperinci sikit lah berkenaan dengan alert channel. Siapa-siapa yang dah ambil alert channel tu, dia boleh tengok detail punya explanation dalam ni. Ini pun sama juga, Zoom meeting group indicators. Ini pun group indicators. Lepas tu Zoom meeting group Wave Traders. Ini yang pertama pada 3 Mei. Ini semua musim PKP ni. Okey, lepas tu dan seterusnya lah. Kalau yang group Zoom meeting group indicators ni, saya ada tulis sikit dia punya tajuk dia. Tapi ada juga yang saya lupa nak tulis tajuk. Tak apa, nanti insyaAllah lepas ni saya akan go through balik one by one. Nanti saya akan tulis lah tajuk-tajuk dia. So okay, untuk sesi kali ni saya tak fokus sangat dekat Facebook. So saya nak lebih kepada Zoom meeting. So kalau nak komen ke apa semua, komen dekat Zoom. Okay, komen dekat Zoom. Sebab dekat Facebook ni saya tak tengok sangat. Saya just live je dekat Facebook, just at least
tak perlu nak rekod dua kali kan. Maksudnya apa yang saya rekod dekat Zoom saya akan upload balik dekat Facebook. So kalau kita dah live ni tak perlu rekod dah lah dekat Facebook. So yang Zoom meeting ni je lah saya akan upload balik dekat Telegram channel. Okay. Okay. So kita tengok yang chatting. Mana yang chatting? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya dekat chatting yang dekat Zoom meeting tu. So kalau yang Facebook ni saya tak tengok sangat. Okay. So kita sambung tajuk kita yang sebelum ni iaitu penerangan terhadap pula macam tentang chat mastery lah. Okay, tentang chat mastery. So saya share balik dia punya PowerPoint tu. Actually chat mastery ni kita dah bincang dia punya pengenalan dia tu kita dah bincang dah hari tu. Ni revision. Okay. So sebelum saya pergi balik saya pergi direct kepada tajuk chat mastery tu actually kita dah discuss banyak dah sebenarnya kalau siapa-siapa yang baru join group kan. Kita dah discuss banyak dah. Pertama sekali saya explain berkenaan dengan secara general apa itu kemahiran untuk kita membaca pasaran lah. Maksudnya kemahiran kita nak mengkaji saham. So kemahiran pertama yang kita perlu ada adalah platform mastery. Maksud saya kalau kita dah kalau kita baru buka akaun CDS kan, kita baru je buka akaun CDS. So perkara pertama yang kita akan dapat adalah platform. So platform tersebut adalah tempat di mana kita nak buat jual dan beli. So dekat situ kita nak tekan buy, dekat situ kita nak tekan sell, dekat situ kita nak tengok pergerakan harga, dekat situ kita nak tengok sentiment bullish ke bearish. Dekat situ juga ada news, dekat situ jugalah kita nak tahu dekat mana company buat company announcement dan sebagainya. So maklumat awal first hand punya information kita boleh tengok dekat platform. Okay. So saya tak perlu saya tak nak ulang balik lah apa yang kita dah discuss sebelum ni. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut, just pergi balik dekat group Telegram video syllabus tu, tengok balik. Okay, tengok balik one by one, ambil masa lah. Okay. So next step, once kita dah faham, kita dah mahir tentang platform, kita pergi kepada next step iaitu kita nak kaji chart dengan secara mendalam ataupun kita nak kaji chart chart ni carta kan. Kita nak kaji chart secara guided ataupun step by step. Okey, maksudnya tak adalah macam kita suka hati nak letak tu nak letak ni. Maksudnya bila kita tengok chart tu kita tahu apa benda yang kita nak tengok one by one. Okey, one by one. So apa yang saya dah share sebelum ni, pertama sekali banyak kali kan, pertama sekali, semua pertama sekali. Apa yang saya dah share sebelum ni, first kita kena tahu rukun technical analysis. 3 rukun technical analysis. So kalau siapa-siapa yang masih ingat, kita ada 3 rukun technical analysis berdasarkan buku J.J. Murphy yang technical analysis kan. First, semua traders ni tahu ni sebenarnya. Cuma ingat tak ingat je. Yang pertama sekali adalah price move in trend. Harga bergerak dalam trend. So trend ni kejap lagi saya detailkan. Kita just go through dulu dia punya topik-topik besar dia berdasarkan yang PowerPoint ni. Okay, ni baru nampak besar. First, price move in trend. Harga bergerak dalam trend. Yang kedua, history repeat itself. Okay, sejarah akan berulang. Yang ketiga, market action, discount everything. Ini ada antara poin yang saya suka lah sebenarnya. Setiap apa yang berlaku di luar akan projected ataupun akan nampak pada chart. Okay, nanti saya explain balik. Okay, trend, history repeat itself, sepatutnya ada dia punya ni anak panah dekat sini. So lepas kita dah tahu yang 3 basic rukun kan, law, technical analysis, kita akan kaji tentang candlestick. Okay, ataupun actually candlestick ni dia adalah salah satu daripada cara untuk record chart price punya movement ataupun price punya history. Okay,
kalau kita faham, actually harga ni dia akan sentiasa bergerak. Okay, dia akan sentiasa bergerak walaupun um, syarikat tersebut tak ada aktiviti pun dia akan rekod juga. Dia akan rekod sebagai doji lah, sebagai satu garisan kosong macam tu je. Tak ada apa-apa kan. Tapi syarikat tak bergerak pun, tak ada aktiviti. Tapi still akan ada rekod juga pergerakan pada chart. So, actually chart adalah satu um, platform, okay. Chart ni, charting tu, yang chart yang kita pasang tu, chart tu adalah satu alat, okay, satu alat untuk mengukur sejarah pergerakan harga, okay. Apa yang kita tengok, walaupun satu saat yang lepas, dia dah jadi sejarah dah, okay. So chart adalah sejarah pergerakan harga. So kenapa orang kaji chart walaupun ianya adalah sejarah, dia adalah benda yang lepas, sebab sejarah akan berulang, okey. Itu dia punya salah satu daripada hukum teknik analisis. Sejarah akan berulang. So sejarah pergerakan harga tersebut akan menjadi data. So data tu akan memberikan kita informasi yang kita boleh gunakan untuk kaji probability ke mana arah pergerakan yang apa ni, probability direction yang boleh pergilah, maksudnya arah yang boleh dijangkakan. Okey, contoh macam kalau kita tengok, saya selalu share apa ni, saya selalu quote kata-kata Robert pula, Albert Einstein. Albert Einstein dia cakap kan, if you look deeper into the nature, you will understand everything better. Kalau kita tengok secara mendalam terhadap alam semula jadi ataupun nature kan, you will understand everything better. Kita akan memahami sesuatu perkara tersebut dengan lebih jelas. Kenapa? Kenapa nature? Sebab nature ni Allah SWT yang ciptakan. So setiap apa yang Allah SWT ciptakan menjadi pengajaran ataupun menjadi rujukan ataupun menjadi sandaran yang kita boleh gunakan untuk lebih memahami kehidupan kita dekat dunia ni. Okay? So tak apa ni, tak terlepas juga pasaran saham lah. Okay, pasaran saham pun a part of nature lah, seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ni. So bila kita tengok sejarah pergerakan harga, kita dapat projek ke mana harga akan pergi. Tapi tak semestinya dia akan tepat lah. Okay, sebab tak ada orang pun yang boleh nampak futures, melainkan hanya projection semata-mata lah. So sebagai contoh, kalau sekiranya kita tengok awan, okay, kita tengok awan dan kita tengok cuaca pada hari tersebut. Mula-mula dia akan panas dengan panas yang kering kan, panas sangat. Tapi tiba-tiba lepas tu kita nampak awan hitam, gumpalan awan-awan hitam. And then cuaca berubah menjadi sejuk. Okay. So apa yang terdetik dalam minda kita adalah lepas ni hari nak hujan. Okey, tak lama lepas tu mungkin dalam sejam ke setengah jam hari pun hujan. Okey. So ramalan kajian cuaca, okey, ramalan kajian cuaca, kita tengok pergerakan awan, tengok cuaca mula-mula panas, lepas tu tiba-tiba udara sejuk datang, lepas tu hujan. Dia repeat the same cycle, tapi sejarah yang pernah berlaku sebelum tu menyebabkan kita dah tahu, oh hari nak hujan, tapi kita tak adalah kaji sangat pun. Kita just tengok perubahan cuaca, lepas tu kita tengok sikit awan macam mana dan kita boleh project lah awan tu, oh mungkin awan nak pergi ke sini. Kalau orang yang apa ni, bahagian meteorologi kan, meteorologi, dia akan kaji lebih detail lah. Dia akan buat projection. Awan ni kalau dengan kelajuan arah angin macam ni bertiup, contoh 50 km sejam, dia akan bertiup dan dia punya arus udara mengalir ke situ, dia akan hujan kat situ. So kalau dia tengok awan tu tebal, arah angin pun lebih laju macam 100 km sejam, dia jangkakan akan berlaku ribut petir. Macam tu lah. Okay. So sejarah yang berlaku akan kita gunakan untuk lihat ke mana projection apa yang boleh berlaku akan datang. Okey. Panjang pula kan nak terangkan tentang ni. Okey. Actually saya dah buat satu slide baru. Macam ni. Ni yang slide baru. Actually penerangan kepada yang ni lah. Ini a part of the whole frame. Sebahagian kecil daripada 3 topik yang kita dah kita yang dah discuss satu topik, ada 2 lagi yang akan discuss lah.
So ini dia punya detail sikit. Okey. Rukun TA, uh, lepas tu kita kena kaji candlestick. Candlestick ni adalah sejarah lah. Kalau dekat chart tu dia sejarah. Walaupun satu saat lepas pun dah dikira sebagai sejarah. So dalam candlestick apa yang kita nak kaji adalah pattern of candlestick dengan chart pattern. And then kita nak tengok juga dia punya reversal signal yang ada berdasarkan kajian kepada candlestick. Dan kalau kita nak lebih detail kena guna indicators lah. Lepas tu kita nak tahu support and resistance berdasarkan cubic pattern, berdasarkan candle, berdasarkan gun, berdasarkan dynamic support and resistance. Dan apa yang saya maksudkan dengan dynamic ni nanti kita akan go through one by one. Okay, and then kita nak kaji berkenaan dengan volume. Kenapa volume tu penting? Sebab volume ni adalah confirmation of the price movement. Okay, so price bergerak apabila ada volume masuk. Tapi kadang-kadang price bergerak tanpa volume yang signifikan. Itu yang kita kena kaji nature of volume movements yang biasanya orang panggil sebagai volume price analysis lah. Okay, dekat sini saya tulis dekat sini. Volume price analysis, nak kaji pergerakan volume, adakah dia signifikan dengan pergerakan harga. Sebab kadang-kadang harga bergerak, volume tak signifikan. So that's mean harga bergerak tanpa volume yang volume yang betul lah. Maksudnya dia boleh jadi fake ataupun anomaly lah. Okay. So kalau siapa-siapa yang dah tengok video VPA, insyaAllah lebih faham lah. Yang kedua, kita nak tengok volume as a confirmation of the price movement lah. Okay. Tak apa, nanti bila kita go through nanti semua topik-topik ni kita akan kupas lebih detail lah. Okay, lepas tu saya akan sentuh berkenaan dengan indicators. Apa maksud indicators? Actually ini pun topik ni pun saya dah kupas dah dalam video syllabus. Cuma sesi ni kita buat revision balik. So apa maksud overlay, apa maksud oscillators. Indicators ni kita bagi dua kan, overlay dengan indicators. So kepentingan overlay, kepentingan oscillators, and then dalam indicators ni dia ada beberapa kegunaan indicators yang kita boleh klasifikasikan. Contoh macam ada indicators yang nak tengok momentum, ada indicators yang just nak tengok dia punya cycle, naik turun. Okay. And then ada indicators yang dia nak tengok history, price movement. Contoh macam Ichimoku Cloud, dia adalah sejarah. Okay. So tak apa, nanti about indicators ni saya letak topik last sebab dia banyak. So kita sentuh yang ni dulu. Okay, rukun TA. Lepas tu kita pergi candlestick, support resistance, volume, chart tools, indicators. Chart tools ni terlepas. Chart tools ni, okay. Chart tools ni saya buka satu lagi lah kat sini. Apa yang dimaksudkan dengan tools adalah kalau kita tengok dekat trading view, okay. Sekarang saya guna trading view lah. Dulu awal-awal dulu saya guna Bursa Station. So maksud chart tools ni adalah dekat sini, dekat tepi kiri ni. Kalau nampak kan tepi sebelah kiri ni semua adalah tools yang disediakan oleh trading view, okay, ataupun platform apa charting platform providers lah kita panggil, trading view lah. So dekat sebelah tepi ni macam-macam kita boleh gunakan. Kat sini pun ada pembaris tapi saya tak pernah guna pula pembaris kat sini. Okay, nanti kita akan go through secara detail. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut tentang topik yang kita nak discuss hari ni, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Tapi jangan tanya dekat Facebook live lah, okay? Sebab dekat Facebook ni saya just on just as a recording tools je, okay? Bukan nak discuss dekat Facebook sangat. So kita on dekat Zoom meeting. Okay, tak ada. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan tajuk. Okay. So saya nak kupas balik yang ini. Kalau once kita dah faham yang ni, insyaAllah kita akan lebih faham lagi lah dengan lebih detail. So pertama sekali, kalau sekiranya kita baru je nak belajar saham ataupun nak belajar teknik analisis, so kita boleh
saya buat macam ni lah. Okay, trend. So trend ni basically adalah arah lah, okay, arah pergerakan harga. So berdasarkan John J. Murphy dalam buku teknik analisis dia, dia cakap trend terbahagi kepada tiga. Okay, trend terbahagi kepada tiga. Pertama sekali kita ada arah menaik ataupun uptrend. Yang kedua kita ada arah menurun ataupun downtrend. Dan yang ketiga kita ada sideway ataupun no trend. Tak ada trend lah kan, maksudnya no trend. So yang dekat sini. So, saya ambil balik ni. So, untuk memudahkan saya punya penerangan. So kita tarik balik dia kat sini. So sambil-sambil saya buat PowerPoint ni, sambil-sambil saya explain lah. So macam mana kita nak tahu trend itu adalah trend menaik dan macam mana kita nak tahu trend itu adalah trend menurun. Jadi basic tau, kalau siapa-siapa yang dah tahu tu just anggap je dia sebagai revision lah, okay. So kalau siapa-siapa yang belum tahu, ini adalah ilmu barulah. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu saham tersebut adalah uptrend, macam mana nak tahu adalah dia adakah dia downtrend dan macam mana kita nak tahu adakah dia tak ada trend ataupun dia sideway. So harga memang sentiasa akan bergerak. So harga ni kalau kita nak pergi lebih detail, actually price bergerak melalui tiga cara. Okay, price move in three ways. Yang ni yang saya selalu ulang lah. Okay, pertama sekali harga bergerak dalam trend lah. Okay, harga bergerak dalam trend. Yang kedua, harga bergerak secara zigzag. Yang ketiga, harga bergerak naturally. So harga memang akan sentiasa bergerak. Kalau even counter tersebut tak aktif sekalipun, dia still akan ada rekod pergerakan harga dia. Contoh macam Ucrest lah. Okay? Tiba-tiba pula terbuka Ucrest kat sini. Sekiranya Ucrest ni tak ada apa-apa urus niaga hari tu pun tersebut, still dia akan ada satu dot dekat chart. Dia still akan rekod juga sebab harga bergerak, dia ada dua komponen yang akan direkod dekat chart. Pertama sekali komponen masa pergerakan harga tersebut dan yang kedua adalah komponen pergerakan harga tersendirilah naik turun. Okay, harga price. First komponen masa, second adalah komponen price. Dipanggil y axis yang ni dengan x. Mana y mana x saya pun dah lupa dah. Dia ada y, dia ada x. So apabila harga bergerak berdasarkan masa dan harga bergerak berdasarkan harga, so dia akan membentuk candlestick. Kalau sekiranya masa sahaja bergerak tapi harga tak bergerak, still akan direkod juga dekat chart. Cumanya dia akan rekod as a doji lah. So sebagai satu garisan macam tu je. Okay? Tak ada naik turun harga. So untuk tengok trend, apa yang selalu kita belajar kan? Kita akan tengok pertama sekali pergerakan harga dia naik, lepas tu dia akan drop untuk uptrend. Dia akan naik, dia drop, lepas tu dia naik lagi, dia drop lagi. Tapi lebih tinggi daripada harga sebelum. Kalau let's say saya conteng, mana pen Sekejap mencari pen. Mana ni saya punya pen ni. Macam tak jumpa dah pen. Drawing. Mana pen? Ni ada kat sini tapi mana dia punya tu? Sudah tak jumpa pen dah. Saya guna ni je lah. Kalau tak nantilah.
sebab saya pakai komputer yang satu lagi ni. Okay, saya guna ni je lah untuk buat ni. Cuma lambat sikit lah kalau guna pen ni lagi cepat. So ini hanya revision. So kalau dah tahu tu tengok je lah. Okay, setakat ni tak ada soalan Okay. So harga bergerak secara zigzag dan kalau dia uptrend kita akan nampak dia pergerakan dia adalah pergerakan menaik. So apa yang akan dihasilkan sekiranya pergerakan dia menaik, pertama sekali dia akan buat dia punya low. Okay. Low ni kita kena decide dekat mana dia punya low price. Dekat chart, nanti kita tengok dekat chart. And then dia akan buat higher low. Okay, higher low. And then dia akan buat high. Dekat sini. Ini benda yang basic sangat ni. Kadang basic sangat dia jadi boring. High and then dia akan ada higher high. So macam mana kita nak confirmkan adakah dia dah uptrend betul-betul ke tak? Kalau berdasarkan saya punya ini kita pergi kita jam-jam sikit lah. Okay? Kalau berdasarkan saya punya indicators, paling senang kita tengok yang indicator ni, FE2 ni. FE2 ni once dia dah mula ada low, high, higher low, higher high, kita tengok indikator yang bawah ni. Okay? Kalau dia berada dalam zone putih tu, bullish zone, maksudnya dia dah confirm dia uptrend lah. Okay? Macam tu. Okay. Itu yang pertama. Untuk kita tengok trend, uptrend. High, low, higher high, higher low. Itu dia punya cara nak faham. So ada satu lagi cara yang di sharekan oleh penulis buku Volume Price Analysis, Anna Collin. Anna Collin dia cakap kita boleh juga guna pivot point. Okay, pivot point. Actually basically benda sama je. So let's say saya tengok dekat chart ni, saya kosongkanlah dia punya indikator-indikator ni. Kita tengok dekat chart. Kita tengok dia punya pivot point. So nak faham pivot point tu pun dah satu hal kan. Okay, saya tukar kepada full color canvas. So candle-candle tu akan jadi full color lah. So untuk pivot point dia nak tengok pivot low, pivot high, pivot low, pivot high. Tapi higher than previously. So untuk tahu berkenaan dengan pivot point ni, actually dia tengok macam ni je. Dia akan tengok macam ada morning star, okay, morning star yang kecil. Morning star yang kecil. So kalau ada morning star and then dia boleh nampak dia punya ketinggian dia dah mula meninggi daripada harga yang sebelum tu, dia tengok another evening star. Kalau ada evening star lah kat situ. Okay. And then dia cari lagi morning star, cari lagi evening star. Macam tu lah. So tu untuk tengok pivot point lah. So nama je sebenarnya tapi benda sama. Biasalah kalau orang-orang technical analysis ni dia suka complicatedkan istilah tu kan. So apa yang kita just nak tengok adalah low, higher low, high dengan higher high. So kalau macam downtrend, untuk uptrend dia basically macam tu je. And then untuk confirmation adakah uptrend tu akan sustain ke tak, still kita kena tengok volume juga. Okay, still kita kena tengok volume juga. Kalau kenaikan yang disokong oleh volume yang besar, kita akan expect kenaikan itu adalah kenaikan yang sustainable. Maksudnya dia naik dengan volume, dia bukan naik kosong macam tu je. Okay, so macam contoh macam mana kita nak cakap naik dengan volume. Dia ada contoh kalau nak naik bukit lah kan, nak naik bukit dia naik tu dengan bekalan. Okey, maksudnya kalau seseorang yang suka hiking lah kan, naik bukit hiking, dia bawa dia punya bekalan dia. Banyaklah kan, dia ada energy bar, dia ada mosquito repellent, dia pakai stocking tebal, kasut yang kalau terpijak duri ke apa dia tak luka. Mungkin ada yang bawa glove, pakai glove kan. Bawa selimut, bawa bekalan makanan, bawa lah apa-apa mancis ke apa kan. So
dah ada bekalan untuk dia bawa. Tapi kalau let's say dia nak hiking tapi dia kosong je, tak pakai kasut, pakai selipar Jepun, seluar pendek, seluar Hawaii tu kan, baju pagoda, so tak nampak macam dia nak betul-betul nak naik bukit. So dia tak serius. Sama juga dengan pasaran, sama dengan pergerakan cat. Kalau dia naik, dia ada bekalan dia, dia ada confirmation dia iaitu volume dia, kita boleh expect kenaikan tersebut adalah kenaikan yang valid, okey, ataupun serius lah dia nak naik. Tapi kalau dia just naik macam tu je tiba-tiba tapi tak ada volume sangat, dia macam tak serius sangat. Okey, ada chances dia akan drop balik. Okey, macam itulah. Okey, so high, low, high, high, low. So berapa banyak nak high, high, low yang kita nak? Kalau ikut yang technical analysis punya kajian yang basic punya, cukup dah yang ni. Ada low, ada high low, ada high, ada high, itu dah cukup. Okay. Basically kalau kita buat kajian wave pun, kita nak tengok wave kosong, wave satu je lah kan. Kosong, satu, dua, tiga, empat dan lima. Tapi dalam wave satu, dia akan ada 3 subwave. Okay. Kosong, satu, dua, tiga, empat. Macam tu. Okay. Kalau nak lebih faham, saya buat macam ni. Okey, katakan wave kosong dekat situ. 1, 2, 3, 4. A, B, C, 4. 5. Macam itulah. Okey. Kita buat dia punya subwave. Okey. Kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, itu dia punya subwave lah. Untuk apa ni? Wave yang pertama. So dekat sini kita dah faham pertama sekali dia ada low, high low dekat sini, high dan higher high. So sini bahagian depan ni pun dah confirm dah ini adalah uptrend lah. Mana bulat apa ni? Segi 4. Okey, segi 4 kat sini. Ini pun dah confirm ini adalah uptrend. Okey, dia dah confirm kat situ dia uptrend. So dia buat lagi dia punya low, higher low. Sini low lah, tapi sini pun low tapi dia still higher daripada previous low. That's why kalau kita buat kajian tentang wave, kita kena mark, kita kena letak tanda dekat mana wave zero sebab dia memang kena dengan konsep trend tu, low, higher low, high, higher high. Okay. So basically Eucrest ni dia masih uptrend. Okay, basically Eucrest masih uptrend. So kalau kita mark dia punya low point dia ada beberapa low point dia macam tu. So sini dia ada low, higher low, higher low. And then dia akan buat lagi another higher low lah. Okay. Sini dia buat higher low dah tapi apa ni dia teruskan lagi. So kalau kita tengok dari segi wave, dia ada sub wave dia tapi tak apa, nanti yang tentang wave tu nanti kita akan go through lagi balik. Tapi just nak bagi tahu trend, macam inilah cara nak faham trend dia. Dia ada apa ni, harga low, higher low, high, higher high. So basically kalau kita nak buat pergerakan trend dia, untuk uptrend kita buat dia punya garisan trend dia kat bawah. Okay. Mana dia punya tu arrow tadi? Dari sini ke sini. Itu dia punya cara kita nak lukis uptrend line. Mesti dekat harga dekat bawah. Okay. Kalau dekat chart, kalau kita nak lukis garisan uptrend line, kita buat kat bawah lah. Dari sini naik ke situ macam tu. Basically macam itulah. So sekurang-kurangnya dia menyentuh dua. Kalau okay, untuk buat garisan uptrend line ataupun downtrend line ni dia ada dua cara. Pertama sekali, okay, saya buang dulu semua garisan lain. Pertama sekali, kalau kita nak ambil daripada dia punya low body, kita ambil kat situ lah kan. Ambil yang ni. Nampak okey sikit. Dia ada dua cara, sama ada kita nak ambil daripada echo dia ataupun lowest dia punya harga kan. Lowest price. Yang ni kalau saya besarkan. Okay, kalau tak nampak sangat. Dia punya lowest point ni
Kalau kita ambil lowest point ataupun echo dia, kita kena sambung kepada lowest point yang lain. Kat mana-mana lah. Ini pun boleh, ini pun boleh. Okay. Tapi kalau let's say kita ambil body, katakan kita ambil body yang ni, ataupun body yang atas ni lah. Okay. Kita ambil body yang atas ni, kita sambung kepada body juga. Okay. Body yang mana? Yang ni pun boleh. Ni pun boleh. Dia dah break lah. Okay. Tapi tak kisah mana-mana. Yang penting dia mesti kena ada sekurang-kurangnya 2 titik pertemuan. Okay. Kalau body to body, ini tak boleh ni. Dia dah break body kat sini. So ni body ni. Body yang ini 1, body yang ni 2. Ni dia belum break body. Tapi kalau kita nak ambil echo dia, kita ambil, saya kekalkan ini. Kita buat satu lagi garisan yang trend berdasarkan dia punya echo dia, tails. Okay, ni echo yang ni dengan echo yang ini. So kita buat 2 trend line pun boleh, tak ada masalah, tak ada orang marah pun. Okay. Tapi kita yang decide lah mana yang kita nak ambil. So ini adalah uptrend line. Kalau uptrend line, kena ingat kita lukis dekat bawah candle. Okay? Kita lukis dekat bawah candle. So basically memang dia dah break sikit lah kat sini. Dia dah break sikit. And then dia punya RBB pun dah merah. So saya nampak Ucrash ni kalau kita tengok wave dia, daily wave dia menuju wave 4. Okay? Dia menuju wave 4 dan dia akan naik sebagai wave 5. Ambil masa sikit lah tapi dia akan naik. Okay? Dia akan naik sebagai wave 5. Ambil masa sikit. Itu yang pertama. So downtrend adalah reverse kepada uptrend. So dia akan mula daripada saya ambil ni. Dia akan mula daripada high, lepas tu dia akan buat higher high pula. Dia akan mula daripada high, dia akan buat lower high kat sini, and then dia ada low dan dia akan buat lower low. So kalau kita letak macam ni, dia start daripada high kat sini. Ini topik yang very basic tau. Okay, very basic. High, lepas tu dia ada lower high. Okay. Okay. Dia ada high, dia ada lower high. Lepas tu dia ada low, yang ni. And then dia ada lower low. Okay. So sama, cara baca dia sama. Cuma kalau kita nak buat dia punya garisan trend line ni, kita gunakan bahagian atas candle. Macam ni. Ini saya kena tinggikan sikit lah baru nampak logik sikit dia punya ni. So dari sini ke bawah. Itu adalah garisan downtrend line. Okay. Semua masih ni kan, masih mendengar kan kod-kod saya cakap sendiri. Takut saya bercakap seorang sendirian berhad. Okay, itu adalah downtrend line. So topik ni memang topik yang paling basic. Tapi yang basic inilah yang kita kena faham. Saya pergi buka Internet Explorer ni buat apa? Itulah, biar dulu. Okay, bagus-bagus. Okay, kita tengok downtrend pula. Untuk downtrend, dia punya sama juga dia punya konsep dia. Dia mesti kena ada high, ada low, lower high, lower low. Okay, kalau kita tengok macam Ucrash ni kan, kita buat satu garisan kat sini. Ini dia punya high dia. Okay, ini dia punya high.
Ini dia punya low. Ini lower high. Lower low. So you crash dia dah buat downtrend. Tapi kalau kita tengok you crash punya downtrend ni dia hanya berlaku pada subwave. Okay, subwave. So kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok dekat sini, ini wave pertama, ini wave kedua. Wave 3 ni basically saya nampak macam tak habis lagi. Apa kita assume dia dah habis lah. So dia buat wave 4. Wave 4 mungkin extended sikit. Dia akan buat wave 5. So itu yang saya cakap, harga bergerak melalui tiga cara. Pertama sekali melalui trend. So sekarang yang kita sedang discuss ni adalah dia punya trend lah. Okay. Yang kedua melalui zigzag. So trend ni sendiri adalah zigzag. Okay. Dia mesti kena naik dulu sebelum dia dia naik lebih tinggi. So dia mula-mula dia naik, dia kena turun dulu sikit sebelum dia naik lebih tinggi. Tu sebenarnya. Dia naik, dia turun dulu sebelum dia naik lagi tinggi. Yang tu istilah tu dipanggil sebagai zigzag movement. Dia bergerak melalui zigzag. So macam kita tengok, sebelum dia naik lebih tinggi, dia kena drop dulu. Dia naik, dia drop dulu, dia naik, dia drop dulu, dia naik lagi tinggi. Dia drop dulu, dia akan naik lebih tinggi. So okay, itu kalau kita tengok secara general lah. Ini berdasarkan daily. That's why saya selalu tunjukkan kita kena tengok weekly punya chart. Okay, kalau weekly punya chart, kita akan nampak dia lebih jelas untuk trend lah. Okay, so macam ni. Kalau saya tunjukkan trend, you crash punya downtrend, dia macam ni. Ini garisan downtrend dia. So kita tandakan dekat sini dia ada, sini dia punya high. Okay, situ dia punya high. And then dia buat, ini kita boleh clone ni. Senang. Dia punya kat sini dia punya lower high. Okay. And then dia ada low. Kita clone. Punyalah pemalas kan nak type balik. Clone je. Low. Kena type juga. Okay, and then dia buat lower low. Lower low dia kat mana-mana lah. Kat sini pun boleh. Tak lower low dia. Tapi yang sebenarnya kita nak tengok, kalau confirmation dia dekat atas, dia dekat permulaan yang awal-awal tu kan. Misalnya sini high, sini ada lower, sini ada low. Dia pun dia buat apa ni, high kat sini. And then dia buat kat sinilah. Sinilah nampak logik sikit lah. Dia buat lower low. So itu dah confirm dah sebenarnya dia downtrend. Okay. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang dia tak gunakan trend line macam ni. Dia gunakan tools yang lebih advance sikit yang kita panggil sebagai channel. Okay. Channel pun boleh pakai. So contoh kan, saya tunjuk macam mana cara nak guna channel. Macam yang Captain Ridwan share baru-baru ni lah. Contoh kalau macam uptrend line, macam uptrend line macam ni. Okay. Uptrend line cross dengan downtrend line. So untuk lebih nampak, kita gunakan channel yang ni. Saluran selari ni. Okay. So saya buang ini dulu. Dan saya buang ini. Channel ni salah satu cara lah. Kita gunakan low. Mana-mana lah. Okay. Mana-mana low. Buat dia punya garisan trend dia dulu. Baru kita gunakan mana-mana titik high yang atas tu. Ya, kita ambil yang ni pun boleh. Okay. Yang first yang ni pun boleh juga. Tapi yang ni pun lebih valid lah. Ini depend lah mana-mana yang kita nak ambil. So kita nampak dia dalam channel menaik. Okay, kalau macam ni kita nampak channel dia adalah channel menaik. So kita boleh cakap dia uptrend. Okay. So sekarang ini weekly ni. Okay, ini weekly punya chart. Kita tengok channel menurun pula. Okay, dia channel menurun. Sini pun boleh. Okay. So dia dah menurun. So dia menurun dalam channel, dia pun break. So bila break channel, ni orang cakap bila break channel, dia tukar direction. So dia dalam arah menaik. So sekarang
Dia ada dua keadaan. Biasanya kalau kita tengok apa ni, Wyckoff punya cycle kan. Wyckoff punya cycle macam saya pernah explain sebelum ni, macam kitaran air hujan lah, kitaran air. Masa air bertakung dekat kolam ataupun lautan, dia akan kumpul tenaga. So bila dapat tenaga matahari, bila dapat cahaya matahari, so dia akan ada momentum. Okay? Masa dia berkumpul tu kita panggil accumulation phase dekat dalam kolam tu. Bila dapat momentum ataupun tenaga matahari, dia akan jadi fasa mark up. Okay? Fasa mark up. So dia akan naik. Fasa mark up ni, ini accumulation phase. Kalau kita buat kat sini, lama dia punya accumulation phase ni. And then ni fasa mark up. So di mark up, and then dibuat distribution. So dibuat distribution. So sepanjang ini kita boleh panggil distribution ni biasa tak lama. Distribution ni dekat sini je. Area ni je dia punya distribution dia. So bila dia dah buat distribution, harga dah tak ada momentum lah sebab jerung-jerung dah jual kan. Harga dah tak ada momentum. Dia akan masuk balik fasa collection ataupun accumulation balik. So ini saya expect adalah accumulation phase. So sekarang ni dia dah mula accumulate menaik. So dia sedang accumulate lagi tapi upward punya accumulation sebelum dia akan masuk fasa markup yang seterusnya, yang ni lah. Okay. Okay, macam tu. Hilang pula dia punya ni. Okay. So dia akan masuk fasa markup yang seterusnya, kita expect tak lama dah lah. Ini kalau weekly ni dalam beberapa minggu lagi lah. So kalau tengok volume as a confirmation, volume dia akan biasanya volume dia akan memang datang next, dia akan datang kemudian. Bila kita dah tengok price punya part, dah kaji macam ni macam tu price, baru kita tengok volume. Okay, volume as a confirmation. So dekat sini fasa markup dia ada volume yang besar. Dekat sini ada volume yang besar, dia fasa, mungkin kita boleh cakap initial markup phase, tapi dia belum betul-betul nak tunjukkan lagi. Okay, tapi dah ada 2 kali dah. Eucharist buat yang Marubozu yang besar tu kan, dah ada 2 kali. Kalau tengok dekat daily lah, dia dah buat 2 kali dah. Ya ni, ini sekali, ini sekali. Dia dah cuba-cuba lah. Okay, dia cuba-cuba nak buat markup lah. So dah nampak serabut dah cat. Okay. So high, low, lower high, lower low. Itu untuk downtrend. Untuk tak ada trend ataupun sideways, okay, saya letak dekat-dekat sikit so nampak lebih jelas. Untuk sideways ni sebenarnya dia tak ada trend sangat. So sideways ni biasanya kita akan panggil dia sebagai accumulation phase. Okay, fasa pengumpulan. Ataupun nama lain dia consolidation. Maksudnya harga sedang kumpul tenaga, harga sedang mengumpul momentum untuk dia masuk ke next phase, iaitu fasa markup ataupun uptrend ataupun fasa distribution ataupun downtrend lah. Dia distribute dulu baru dia jadi downtrend. Okay. Okay. So tapi kalau kita tengok sideways ni dia ada kepentingan dia, especially kalau kita tengok masa time frame kecil. Saya buka saya punya platform. Kita tengok dekat most active, tengok mana yang aktif hari Jumaat lepas. Okay, macam ni. Contohlah Enzo ni tak syariah, macam 80 kan. Ini adalah sideway. Okay, ini adalah sideway. Actually sideway tu adalah fasa di mana jerung sedang collect. Biasanya macam itulah kalau saya buat dia punya apa ni, cara nak faham dia. Sideway tu adalah fasa di mana jerung sedang collect. Okay. Biasanya kalau kita as a retailers ni, kita tak adalah nak collect lama sangat macam jerung kan. Kecuali modal, kecuali kita as a investor. Tapi untuk short term, bukan kita lah yang collect untuk short term. Biasanya jerung lah dia akan collect untuk short term. So sepanjang dia sideway tu kita tahu dia sedang collect. Okay. Kenapa dia sedang collect biasanya? Kalau orang yang
tak sanggup tunggu dalam masa beberapa jam tu kan, tak sanggup nak tunggu, harga duk naik turun naik turun naik turun. Jadi dia anggap yang harga ni memang tak akan naik-naik dah, dia akan jual lah. Setiap kali retailer jual, yang akan sambut adalah Jerome lah. Okay, yang akan sambut adalah Jerome. So seperti biasa yang saya selalu cakap sebelum ni, sideway ni nama lain dia adalah ni kan, sideway ni nama lain dia adalah nama lain dia pula. Sideway dia adalah fasa di mana saya tulis kat sini lah senang. Okay, sideway. Mungkin saya gunakan yang ni lah. Okay. Fasa di mana Jerome ataupun kita panggil market maker lah, dia sedang shake wick holder. Okay. Tak kisah dalam time frame mana. Daily ke weekly ke, tujuan sideway ni sebenarnya dia nak shake wick holder. Dalam masa yang sama dia sedang accumulate, dia sedang mengumpul dia punya pegangan dia, berapa banyak lagi lot-lot yang dia nak kumpul sebelum cukup dalam dia punya treasury, sebelum dia push. Macam ni. Kalau siapa-siapa yang pernah tengok saya punya penerangan dalam VPA, Concept Volume Price Analysis, kenapa perlu ada sideway adalah kerana Jerome sedang mengumpul. Dia sedang kumpul, dia collect sikit, dia collect. Katakan dia nak kumpul sebanyak 10 juta unit saham. So dia collect lah sikit-sikit. Kita ada 100 slot, kita jual. Dia dah bertambah dah. 100 slot, dia tambah sikit. Katakan kita beli kat sini 500 slot. Kita pun tak tahan, kita jual. Jerome ambil. Okay. Dia ambil. Cukup dia punya collection, dia akan push. Itulah sebagai markup. Biasanya bila Jerome mula push, dia punya target price, ini dia punya target price tau, adalah 100 and above percent. Okay. 100% lebih lah. Kalau kita tengok dekat sini, weekly ni dah daripada sini, daripada harga yang dia orang accumulate ni kan, yang Jerome accumulate ni, and then daripada dia mula nak menunjukkan yang intention dia nak push ni, kemasukan volume ni, katakan last accumulation yang mereka buat dekat sini, so dia dah push harga markup dah 565%. Okay. So sekarang ni dia mula collect balik sebab dia dah push, dia dah mula collect balik, push sikit lagi nak test market, adakah ada lagi seller, dia pun collect balik. So dia akan push another round yang kita panggil sebagai wave 5. Okay, wave 5 another last push lah, and then baru dia masuk corrective wave. Okay. So kalau ada kat dalam, sama ada nak, kalau dia kalau nak cut awal dulu pun boleh, sebab kita tak tahu lagi dia punya wave 4 ni panjang mana, sebab wave 2 pendek. Bila wave 2 pendek, wave 4 dia akan jadi panjang. Itu kena faham tentang wave kan. Okay. So saya tak nak ulas panjang tentang wave sebab dah ada dalam syllabus dan kita dah discuss sebelum ni. So boleh tengok balik. Nanti bila sampai balik topik, ada tak wave dalam ni, dekat candlestick lah. Okay, itu berkenaan dengan trend. So beberapa cara untuk kita faham arah trend. Pertama sekali melalui trend line yang biasalah. Kita buat garisan trend menaik, buat garisan trend menurun. And then kita boleh gunakan channel menaik dan channel menurun. So untuk accumulation phase, biasanya kita buat channel pun boleh juga. Okay. Saya tukar kepada daily chart lah. Saya buang dulu semua yang ada. Okay. Kita boleh buat channel juga sebenarnya. Kalau channel tu dia macam yang Captain tunjuk hari itulah. Kalau dia break channel tu, maksudnya dia dah habis lah dia punya accumulation. Ni. Ini short term lah. Actually dia accumulate dari atas lagi. Dia dah accumulate dah dari atas. Dia accumulate. Pop, dia break dia punya accumulation channel tu. Dia dah mula buat uptrend punya channel. Okay.
Basically every time yang ada sideway macam ni, adalah accumulation phase. Okay, adalah accumulation phase macam ni. So setiap kali sideway tu adalah fasa di mana ada orang sedang mengumpul. Okay. So dia mengumpul tapi dia mengumpul dalam fasa menaik lah. So kalau kita tengok dia mengumpul tapi dia mengumpul dalam fasa menaik. Sebab kalau kita tengok generally dia masih lagi uptrend. Mungkin saya agak bias sikit kat sini lah. Okay. Tapi kita nampak generally dia masih uptrend. So orang cakap bila harga naik yang disupport oleh volume tapi lepas tu harga drop tapi tak ada volume sangat, that's mean dia punya drop tu adalah agak valid. Okay, dia punya drop tu agak valid. Tapi ni volume besar juga ni kat sini ni. Okay, so dia akan slowly diminish dia punya volume, then dia akan masuk balik volume besar macam ni. Tak tahulah kan sampai mana. Okay, tu berkenaan dengan trend. So kalau sideway kita boleh nampak macam ni lah dia punya trend dia. Dia tak ada yang betul-betul exactly kita nak cakap high. Mana yang saya buat tadi? So kita pun cara malasnya kita pun clone. So dah jimat masa kat situ. Okay. So dalam sideway kita boleh nampak dia tak ada yang istilah yang betul-betul yang dicakap sebagai trend. No shape, no fill. No fill. Shape outline ni kita guna merah. Okay. So dia ada low, dia ada high, dia ada low, dia ada high, dia ada low. Tapi kita tak tahu mana dia punya higher high, mana dia punya higher low. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok sesuatu chart secara macam ni kan, kita boleh nampak adakah dia punya general trend tu adakah masih sideway ataupun dah uptrend. Okay, kalau contoh macam ni, ada satu K1 lah, saya ambil K1. K1 dia okey sikit dia punya ni. Ini monthly punya chart, okay, monthly yang bulanan punya. Saya buat dia punya channel. Okay, kita buat dia punya channel dari sini. Kita naik atas. Okay, so secara long term, gatal punya hidung ni. Long term dia masih dalam sideway. Okay. So sekiranya dia tak break dia punya ni, kalau kita baca ini sini kosong kan, dia punya kosong satu kan, dia tak break dia punya wave satu tu. Kalau dia belum break dia punya wave satu ni, kita tak boleh nak cakap dia nak jadi uptrend. Okay. Ini long term lah. Okay, long term. Tapi kita confirmkan dengan volume. Sebelum ni tak ada volume sangat. Kenaikan ada tapi volume tak berapa banyak. Banyak ni sebenarnya cuma masa tu. Okay. Compare dengan sekarang. Ini pun ada kenaikan tapi volume dia tak banyak sangat berbanding sekarang. So kalau kita tengok volume sekarang, dia agak signifikan dengan kenaikan yang ada. Okay, dia kenapa dia naik ke atas macam tu? Dia agak signifikan dengan kenaikan yang ada. So expected dia akan teruskan kenaikan lah. Dia belum cecah lagi ni. Okay, dia belum cecah lagi. Walaupun dah ada exit signal ni, saya nampak high chances dia akan naik balik. Okay. Okay. Kalau dan jika dan hanya jika lah kan, ayat yang selalu saya gunakan. Dia break yang ni, memang dia akan meneruskan kenaikan lah. Kita masuk ke dia punya wave dia. Let's say ini kosong, 1, 2. Basically tak boleh, kosong tak boleh kat situ, dia kena kat sini. 0, 1, 2, 3. Mungkin lah kan projection, tapi long term lah, seberapa bulan tu. Okay. Kalau tengok weekly nampak okey sikit. 0, 1. K1 ni saya nampak dia masih lagi wave 1 ni sebenarnya. So dia sekarang dia nak buat wave 2. So kalau nak hold tu kena sabar lama sikit lah.
Sebab sentimen COVID pun kalau dekat Malaysia ni sentimen COVID dah mula reda sikit. Tapi overseas masih lagi. K1 COVID ke dia tak ada kaitan siap dengan COVID. Okay. So kita dah pukul 11. Ni baru satu topik daripada ni. Baru kat sini je. Mana dah? Baru dekat sini. Baru 3 rukun TA. So baru trend. Okay, dalam 3 rukun TA ni baru trend je. Price move in trend. Belum lagi masuk history repeat itself, market action discount everything. Tapi yang history repeat itself dengan market action discount everything ni tak banyak sangat nak cerita lah. Okay, so berkenaan dengan trend, yang penting adalah kita dapat kenal pasti adakah dia dah mula uptrend, and then bila uptrend, kalau siapa ingat kan wake off punya cycle, saya duduk mencari pen ni, kat mana dia punya pen ni, sebab saya guna komputer yang satu lagi, so selalu saya guna komputer yang sebelah ni. Mana pen ni? Use presenter view. Ini kot. Hide ink ke apa? Tak ada pula dia punya ink kat situ. Itulah, saya tak jumpa pen dia. Terpaksalah guna manual. Okay. Cara manual. Inilah cara manualnya. Okay. So kalau kita tengok Wyckoff punya cycle kan, dia macam ni. Macam tu. Okay. Sini adalah accumulation phase. Saya letak echo je lah. Malah yang terlebih panjang. So, accumulation phase, sini adalah distribution phase. Okay. Distribution phase. So, semasa accumulation phase ni, biasanya dia akan ambil masa panjang. Selalu 3 hingga 6 bulan. Okay, 3 hingga 6 bulan. Standard lah. Tapi selalunya, ya Allah, tulisan. Sebab pakai mouse kan dia jadi pelik. Okay. Lepas habis accumulation phase, kita dah mula nampak dia punya low, high low. High, high dekat sini. Okay. Sebab tu kena buat garisan-garisan tu kan. Dia ada high, lower, high, low, low. Dia break je dia punya accumulation phase, dia akan masuk fasa markup. Kat sini markup. Okay, markup. Maksudnya harga akan naik. So, untuk confirm adakah situ adalah fasa markup, kita kena tengok dia punya volume. Okay, kalau ada volume yang besar dan signifikan berbanding dengan volume sebelum tu kecil-kecil je kan. Sebelum tu kecil-kecil je volume. Situ barulah kita confirm dia mark up. Okay, ataupun kalau kita buat channel, mark up punya channel lah. And then ini adalah confirmation lah. Dia adalah dah uptrend. Okay. Bila dah masuk distribution, kita dah mula nampak dia punya tanda-tanda dia nak jadi downtrend dekat sini. Okay. Sebelum dia jadi mark down ni, sebelum dia mark down, dia dah mula ada tanda-tanda dia punya downtrend kat situ. Okay, downtrend. Sini permulaan kepada uptrend. And then baru dia akan jadi markdown. Okay, markdown ni kalau kita gunakan channel, kita boleh gunakan channel untuk markdown lah. Okay. And then dia akan masuk dalam another distribution. Okay, another distribution. Sebelum dia buat balik, dia repeat the same cycle. Okay. So ini yang repeat the same cycle itulah yang kita panggil sebagai history repeat itself. Okay, history repeat itself. So disebabkan saya tak boleh contoh dekat PowerPoint ni, saya tempel dia kat sini. So senang. Okay. So history repeat itself yang ini, dia akan ulang balik cycle tu.
Tapi adakah dia apa ni, macam mana nak cakap, dia akan ulang balik cycle tu sama ada ulang dalam uptrend atau ulang dalam downtrend. Dia akan ulang balik lah. Okay. Sebagai contoh, saya ambil contoh MyEG. Ini saya explain sikit berkenaan dengan history repeat itself. Kita ambil contoh sebagai MyEG. MyEG pernah cecah harga tertinggi. Saya ambil monthly lah, senang. Kita boleh tengok secara besarnya. MyEG pernah cecah harga tertinggi dekat sini. Dekat sini. 29, almost RM3. Okay, RM3 lah, katakan RM3 lah. Okay, dekat situ harga tertinggi yang MyEG pernah cecah. Okay, itu bermaksud syarikat MyEG ni ada sejarah yang dia pernah cecah kat situ dan dia dah mampu sebenarnya. Sebelum ni dia memang ada capability, dia dah mampu cecah harga sampai situ. Okay, so bila kita ambil istilah history repeat itself, dia akan cuba untuk test balik harga dekat situ. Cumanya bila dan berapa lama. Okay. Kalau kita tengok MyEG, dia memang obviously monthly dia memang uptrend. Kalau kita buat dia punya channel kan. Bermula dari mana? Bermula dari sini. Sinilah dia mula channel uptrend dia tu. Macam tu. Tapi tak nampak sangat sebab dia bulanan kan. Tapi kita boleh nampak dia uptrend lah. Kalau saya ambil yang ni, ini dia dah patah dia punya trend kan. So dipatah ni pun sebab wave 4 lah. Okay, sini adalah wave 4. So dalam wave 4 ni dia buat dia punya accumulation phase. Mana saya punya tu. Dia punya accumulation phase kat sini. Cuma accumulation phase dia ni kita tak tahu berapa lama lah dia akan ambil masa. Even dalam accumulation phase pun sebenarnya dia ada dia punya trend sendiri dalam accumulation phase dalam sideway ni kan. Dia memang ada low, high, low, high, low, high. Okay. So dia dari sini dia akan cecah sini, kalau dia tak break dia drop balik. Okay. Paling kuat dia drop pun sampai bawah ni. So dia naik balik. Tapi dia generally still uptrend sebab once kita dah mark dia punya zero kan, dia punya zero kat sini kan. Apa-apa yang berada di atas zero kita consider dia uptrend. Sebab tu saya ingatkan, kalau dibandingkan dengan common ataupun conventional technical analysis yang menggunakan trend line apa semua sekali, kita shortcut everything, kita gunakan wave. Okay, kita shortcut. Wave ni actually dia punya shortcut kepada macam mana cara kita nak baca semua-semua yang lain. Sebab apa tahu? Kalau wave ni kita dah nampak dah, wave kosong, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. 4 ni mungkin kat situ lah. So dia akan buat wave 5. So wave dia dah summarize everything. Okay, cuma nak belajar sikit lah, nak kena belajar detail sikit lah. So sini pun dah mula dah ni, nampak dah dia dah mula start. Kalau nak buat wave kat bawah ni pun boleh sebab bawah ni dia memang saya gunakan price punya komponen juga. So boleh buat wave kat bawah tu. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so kita dah cover almost in detail lah kan berkenaan dengan trend. Tapi tak tahulah, mungkin ada apa-apa yang saya belum kupas lagi berkenaan dengan trend ni, mungkin boleh komen sikit lah. Nak komen dekat Zoom boleh, nak komen dekat Facebook pun boleh. Kok ada nak komen dekat Facebook, boleh je komen. Saya baca juga ni. Itulah, pen tak jumpa. Saya pun pelik sebab hari tu saya sebab komputer ni saya baru install dia punya PowerPoint, tak jumpa pen dia. Okey, tak apa, nanti malam ni saya mencari pen. Okey. Ada soalan tak sebelum kita ni? Dah sejam lebih dah ni. Kalau tak ada, nanti next session saya akan kupas berkenaan dengan price action market action discount everything ni. Tak ada banyak sangat kupasan, tapi kita akan start dari sinilah. Kita akan start dari sini. Market action discount everything, baru kita pergi kepada candlestick. Okey, baru kita pergi kepada candlestick. Sebab tu orang cakap kalau nak belajar seriously tentang saham, kita tak akan dapat cover dalam masa 1-2 hari punya kelas. Tak boleh. Dia bukan
bukan cikgu tu tak boleh nak ajar semua dalam masa 1 hingga 2 hari. Cumanya topik terlampau banyak. So kalau nak cover pun just boleh cover yang very basic. Yang penting sebelum boleh explain lebih detail lah. So that's why kalau kelas 1-2 hari memang tak cukup. Memang tak cukup. That's why saya buat group online macam ni. So kita boleh kumpulkan semua sekali ilmu kita berkenaan dengan saham dan kita boleh sentiasa boleh apa ni orang cakap boleh buat revision balik. Okay, let's say ada masa boleh buat revision balik, ada masa boleh buat revision balik. Sebab benda tu adalah benda yang memang sentiasa relevan sepanjang masa. Okay, berkenaan dengan pasaran saham ni. Mungkin dari segi peralatan yang kita guna, charting tools apa semua agak outdated, tapi dia punya asas kepada ilmu tu still relevant lah. Okay. Okay. So tu je lah berkenaan dengan trend. So kok ada soalan? Ada tak nak bertanya? Okay. Kalau markup phase dah lebih 100%, kena berhati-hati dah. Sebab kita expect Jerome dah nak ambil dia punya profit. Mungkin ada yang target lebih. Mungkin ada Jerome yang target sampai 400-500% atau lebih. Okay. Tapi kena hati-hati je lah. Okay. Kalau dah ada mula tanda-tanda yang dia dah berada pada puncak-puncak macam ni kan. Kalau buat wave lagi senang lah. Kalau dia dah mula wave 3 dah cukup dia punya sub wave. Okay. Macam kalau wave ni, kita boleh masukkan dia punya sub wave. Mana nak start? Sinilah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau subwave tu dah cukup, kita dah kena berhati-hati. So dia akan mula tukar wave. Okay. So berkenaan dengan wave ni lah. So, nak kena betul-betul ni lah. Pecah channel last tu possible sideway accumulation. Yes. Dia apa-apa hal dia akan accumulate dulu. So, dia akan accumulate dulu. Market memang dia akan follow dia punya cycle dia. Dia tak ada terus dia memang akan sentiasa accumulate, mark up, accumulate distribution, mark down. Macam lah. Dia akan follow. So kalau nak lebih jelas kena guna wave. Ada soalan lagi tak sebelum kita tangguhkan sesi? Kalau FIFO tak ada masalah. Kalau FIFO kita tengok time frame kecil kan. Contoh kita tengok half an hour macam MACD. Kalau kita tengok half an hour, just tengok signal pun dah okey. Okay. Dah tengok signal pun okey. Kalau macam MACD ni sekarang ni dia sedang buat downtrend sikit lah. So dia break channel ni okey lah. Once dah break channel kita expect dia boleh tukar trend lah. Okay. Tu cara mudah lah. Okay, cara mudah. Kalau saya kan suka complicatedkan perkara kan. So saya masukkan indicators. Actually kita nak dia kompleks sebab kita nak detail. Okay, once kita dah nampak dia secara detail, senang kita nak buat decision. Sini dah ada dia punya extreme bottom. So tunggu je lah next entry signal. Tapi make sure RBB dia dah hijau lah. Okay, RBB dah hijau baru kita selamat nak buat entry. Okay, walaupun dah ada entry signal macam ni, RBB merah tak selamat lah. Okay, dia masih downtrend lagi. Okay. Okay, next. Ada question lagi tak? Okay, saya rasa kita dah conclude lah untuk hari ni. Ini baru je sikit je. Okay, kalau tengok chart, kalau tengok dia punya perteminda ni, dalam chart mastery ni kita baru cover ni je. Ni pun baru part yang ni atas ni. So banyak lagi kita punya perjalanan ni. Ni kalau sini minggu ni kita cover ini, minggu depan yang ni, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Ini kalau umur panjang lah. Kalau umur pendek sini tak ada dah habis dah. Okay. Kalau umur panjang insya-Allah sampailah. Okay. So doa-doakanlah semoga Allah bukakan panjangkan umur, murahkan rezeki semua ahli-ahli grup. Okay.
Semoga kita dapat trade dengan lebih berkesan dan lebih berjaya lagi lepas ni insya-Allah. So kalau tak ada soalan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.